Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tengok buku ni ya, modul. Okay, hari tu korang dah siapkan muka surat 32, latihan 10. Kebanyakan daripada awak semua boleh dapat skor 99 lah. Yang tak dapat tu yang tak hantar ya. Habis saya ni tak hantar kan? Okay. Kita boleh tengok muka surat 33. Yang ini nak cerita tentang fungsi eksponen dan logaritma. Eksponen ni apa fungsi dia? Okay, so kita tengok. Kalau dia punya bentuk macam ni, A equal to kuasa X kat sini. A to the power of X. Okay, ini kita panggil sebagai eksponen. Bentuk eksponen macam ni. Okay. Kalau tengok graf kat sini kan, katakan kita ada N equal to A kuasa X. So dia punya graf macam ni. Dia naik. Ini exponential naik macam ni. Okay. Macam kita punya COVID-19 tu kan. Graf dia yang kita kata nak kurangkan slope, dia naik macam ni, mendadak naik. Y equal to A to the power of X okay. So logaritma macam mana kita tukar pula? Dia ada bentuk A sama dengan N sama dengan A kuasa X. Kalau kita nak tukar bentuk dia, kita tambahkan log kat sini kan. So ni akan jadi log AN sama dengan X. Yang ini semua awak dah boleh buat lah hari tu punya latihan 9. Okay. So macam mana rupa dia kalau dia ni disongsangkan Y sama dengan A kuasa X. Kalau kita songsang, yang Y akan pergi ke tempat X, yang X akan pergi ke tempat Y. So dia akan jadi X equal to A to the power of Y. Okay, X sama dengan A kuasa Y. Okay. A kuasa Y ni juga sama dengan Y sama dengan log AX. So dua benda ni benda yang sama, cuma ni ditulis dalam bentuk eksponen, ni ditulis dalam bentuk logaritma. So bila kita ada bentuk macam ni, bila kita songsangkan, dia akan jadi macam ni. Dia songsang pada apa? Pada paksi X sama dengan Y. Okay. Macam kita belajar songsangan dulu. Tadi kan saya ada graf macam ni kan. Ada graf macam ni. Okay. Bila kita songsangkan pada paksi XY, okay. So saya punya graf tu songsang, dia akan jadi macam ni. Sama lah juga. Kalau dia bentuk macam ni, so bila songsang dia macam ni. Okay, tu je lah. Alright, kita akan masuk latihan 11. Semua orang tengok latihan 11 11. So kita tengok yang pertama. Dia punya ayat, dia kata selesaikan persamaan fungsi eksponen 1/2x. 1/2 kuasa x sama dengan 1/6. Okay. So macam mana kita nak selesaikan? Bila kita kata nak selesaikan persamaan tu, kita nak tahu apakah nilai dekat ni. Apakah nilai dekat x tu? X ni nilai dia berapa? Kita nak tahu. Okay. So nak dapatkan nilai x ni, biasanya apa kita buat first sekali, kita samakan dulu. Kalau kat sini 1/2, sini pun kita nak jadikan 1/2. Masalahnya, ni 1/2, ni 1/6. 6 ni tak boleh nak jadi 2. So tak boleh. So apa yang kita buat, kita akan masukkan log. Okay. Log apa nak letak kat sini? Kita tengok kita yang kita guna log 2. Log 2. Okay. So kat sini akan jadi 1/2 boleh ditulis dalam bentuk 2 kuasa negatif 1. Mereka ini semua kuasa X sama dengan log 2 1/6. 1/6 ni juga sama dengan 6 kuasa negatif 1. Okay. So korang akan dapat dekat sini kita akan dapat so kita nampak sini 2 kuasa negatif 1 kuasa X. Dia boleh jadi log 2 kuasa negatif X sama dengan log 2 kuasa 6 kuasa negatif 1. Okay. Ada perkara yang korang semua kena ingat. Dua benda Kalau kita ada log A
kuasa 1. So nilai dia mesti sama dengan kosong. Satu lagi kalau kita ada log A kuasa A, nombor yang sama, so jawapan dia mesti 1. So kat sini kita ada log 22. So log 22 ni akan membawa nilai 1. So apa nak buat dengan ni? Ini pindah ke sebelah sini. So dia akan jadi negatif X sama dengan negatif X sama dengan log 26. Negatif 1 ni bawa ke depan. Jadi negatif 1 log 26. So nampak ni negatif dengan negatif. So boleh jadi positif. So X sama dengan log 26. Okay. Buat di sebelah. So kita akan dapat X sama dengan log 2 darab 7 kan. So dia akan jadi log 22 tambah log 2. So yang ni kita tukar menjadi sama dengan 1. X sama dengan 1 tambah log 27. Okey, settle lah. Yang tu caranya. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab soalan tulis dia nak jawapan dalam asas 2. Log dalam asas 2 macam ni. Okey. Okey korang, ada soalan nak tanya? Kita tanya sekarang. Tak ada soalan kot cikgu, boleh teruskan. Wah, boleh teruskan lah tu. Jadi yang ni korang boleh salin dulu lah Okey, so kita pergi ke soalan nombor 2. Kita suruh selesaikan persamaan 7 kuasa 2x tolak 6 kuasa 7x tambah 5. Soalan ni hari tu Fadi Samsyah pernah tanya saya kan. Bila nak tanya, nak tukar, bila nak guna U, bila nak guna asas yang sama kan. Okay. Awak rasa lah awak tengok macam 7 kuasa 2x tolak 6. 7 kuasa x tambah 5. Kita ada nampak benda yang sama ni. 7 kuasa x, 7 kuasa x. So kat situ kita akan start menggunakan U kat situ Okay, apa maksud U? Baik, saya pergi ke surat yang kosong. Okay, ada 7 kuasa 2x tolak 6 7 kuasa x tambah 5 sama dengan kosong. Okay, bila nampak macam ni, nampak ni 7 kuasa x, 7 kuasa x, 7 kuasa x. Okay, kita cuba tukar bentuk dia, so dia jadi 7 kuasa x dalam kurungan kuasa 2 tolak 6 7 kuasa x tambah 5 sama dengan kosong. Kat sini kita akan start let. Let apa? Kita let 7 kuasa x ni sebagai u ataupun a atau apa-apa je dah huruf supaya kita senang nak handle. Nanti kalau awak tak perlu, orang rasa cikgu saya 7 kuasa x tu boleh saya handle lah, tak payah lah. Kalau saya nak tukar dia jadi u. Okay. So dia akan jadi u kuasa 2 tolak 6u tambah 5 sama dengan kosong. Dah sampai sini, apa kita nak buat? Gunalah kalkulator. Awak guna kalkulator. Okay. Awak akan dapat tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator. Apa jawapan? Kalau kat situ tu dia ada 6 dengan 5. Cikgu tekan kalkulator macam mana? Tekan kalkulator gunalah EXN. Ayo. EXN maksud. Dapat apa? U sama dengan 5 dan U sama dengan 1. Apa dia? U sama dengan 5 dan U sama dengan 1.
5 dengan 1. Orang lain dapat yang sama juga ke? Belajar kelas ni seorang je. 5 U sama dengan 1. Kalau kita dapat kat sini macam biasalah. Tolak 5 kat sini, tolak 1. Macam ni So kita dapat U sama dengan 5, U sama dengan 1. Tapi ni belum jawapan lagi. Okay, so kita masukkan balik semula U tu apa? U tu kuasa X sama dengan 5. Ataupun satu lagi 7 kuasa X sama dengan 1. Okay. So kita tengok kalau 7 kuasa X sama dengan 5. Ni asas dia 7. Ni asas dia 5. Kita memang tak boleh nak lari kalau soalan macam ni, kita memang kena guna log. Okay, kena masukkan log. So log kat sini nak pakai log apa? Kita nak hilangkan 7. Jadi kita kena log 7 log 7 X sama dengan log 7 5. Log asas 7 asas 7 Okay. So bila orang dapat log 77, dia akan jadi 1 kat sini. So ni X ni akan pergi ke sebelah sini. So dia akan jadi X sama dengan log 7. Okay, bila dah dapat ni, kita nak dapatkan nilai. Dah dapatkan nilai dia, awak tekan calculator. Okay. Calculator awak tu, dia ada tulis log kan, ada satu butang log. Butang log yang dekat dalam calculator tu yang baru masuk log 10. Okay. So kalau awak nak selesaikan log 75 ni, macam mana kita nak tekan calculator? Kita kena tekan log 5 bahagi log 10/5 bahagi log 10/7. Okay. Sekarang calculator, saya nak tahu nilai dia awak dapat berapa. Jawapan dia nak dalam 3 decimal places 3 tempat perpuluhan. Okay, itu tu boleh disesuaikan dengan calculator. Kalau untuk 7 kuasa X sama dengan 1 ni, yang ini kita boleh ubah di dalam bentuk asas yang sama. Sebab apa-apa nombor, any number kalau dia kuasa kosong, nilai dia sama dengan 1. So, ini sama dengan 1. Kita boleh kata 7 kuasa X sama dengan 7 kuasa kosong. Ini bermakna X sama dengan kosong. Kita dah dapat satu nilai dia X dengan kosong. Satu lagi nilai tu, awak tekan calculator, betul saya jawapan. Kosong, cepat ni macam ni jadi 0.827. Okay, very good. Orang lain? Betul, sama. Sama. Masyarakat Balkis, ada ke tak tu? Namikong. Nama pelik-pelik. Gunalah MOE punya. Namikong. Yo, yelah kau dapat apa jawapan? Jawapanku sama. Maaf cikgu, saya busy. Lupa tukar email. Okay. So kalau dah boleh buat macam tu, kita pergi soalan nombor 3 Soalan nombor 3 dia suruh kita lakarkan. Okay. Buat lakaran ni sebab kalau nak lebih tahu, saya tu pernah kongsi dengan korang macam mana nak lukis graf tu kan. Dengan apps tu, korang boleh buka lah apps tu sendiri export semua. Okay, hari ni satu lengkung eksponen M mempunyai persamaan. Kita bagi persamaan vektor Y sama dengan 1/3 kuasa X. Di mana X ni mesti real number. Okey, kita bagi lakarkan graf bagi M. Okey, lakarkan graf bagi M. Macam mana nak lakar ni? Kita kata lakar, kita kata kena lukis betul-betul. Jadi tak payah guna kata graf Okey, macam mana kita nak lakar soalan dia? Cing. Macam mana nak lakar? Okey, tadi kita tunjuk. Saya tunjuk kan. Kalau kita ada Y
sama dengan A kuasa X. Bentuk dia macam ni. Dia naik dalam keadaan terkejut ni. Kalau dalam fizik korang belajar ni bawah tajuk half life. Macam ni tu. Exponential ni. Okay. Tapi sekarang dia ni A kuasa X. So yang kita boleh tulis sebagai Y sama dengan 3 kuasa negatif X. X ni adalah negatif. So bentuk, kalau sini ni bentuk positif. X positif, Y positif. Sekarang ni A kuasa, di mana dia 3 kuasa negatif X. So rupa dia macam mana? Rupa dia kalau kat sini negatif, so dia akan jadi terbalik. Lawan belakang dia akan jadi macam ni. X, Y. Okay. Tapi kita kena tentukan. Oh, tapi dia bukan berhenti kat sini je tau. Sorry dah korang. Macam tu. Tapi kita akan tulis kat sini dia langkah titik apa. So dekat titik ni X out sama dengan kosong kan. So ini bermakna Y sama dengan 3 kuasa negatif kosong. 3 kuasa kosong sama dengan apa? 1. So ini bermakna titik ni adalah titik kosong. Ini cara kita lakar. Inilah jawapan dia. Okay. Balik terbalik. Sini dah betul kita suruh lakar. Okay. Tapi kalau soalan bagi, kalau soalan kata lakarkan Y sama dengan 5 kuasa X. Macam mana betul dia? Ini ada X, sini ada Y. 5 kuasa X. So, kat sini X sama dengan kosong, kita letak sini. Jadi, Y sama dengan 5 kuasa kosong, kita dapat 1. Betul tak? So, ini bermakna titik ni mesti titik kosong 1. Rupa dia macam mana? Sebabkan dia ni positif, X dia ni positif. So, rupa dia akan naik. Ya? Faham? Kita pun maaf cikgu, saya diri. Okay ke? Korang faham ke macam mana nak lakar? Dia kalau X tu positif, dia akan naik ke kanan. Okay. Tapi kalau dia X negatif, dia daripada kiri dia akan turun ke bawah. Right? Okay. Kalau dah settle, kita ya. Cikgu kalau asas semua negatif macam mana cikgu? Asas pun negatif, maksudnya apa? Kalau lah yang Y sama dengan 3 kuasa negatif X kan. Kalau 3 tu negatif 3 macam mana? Oh, yang itu pun negatif juga. Awak rasa macam mana? Dia ke bawah kan? Pandai-pandai. Masa awak ke bawah sana? Sekejap sini. Oh, okay, bagus-bagus soalan Syah, saya dah faham. Okay, kita tengok ke bawah. Kat ni memang suka. Macam ni. Macam ni soalan ialah, cikgu, macam mana rupa kalau Y, ni cikgu tunjuk A kuasa X kan? Rupa dia macam ni. Macam mana pula kalau Y sama dengan negatif A X? Negatif A X. Okay, cuba kita bayangkan. Kalau saya letak satu nombor lah kat sini, tak apalah, saya letak A je. Okay, ketika X sama dengan kosong, so saya boleh masuk. Saya akan dapat Y sama dengan negatif A kuasa kosong. A kuasa kosong sama dengan apa? Negatif 1 kan? So ini bermakna kita punya apa nama dia? Negatif ni. Intersection apa? Intersection itu dalam bahasa Melayu. Dia punya persilangan pada paksi
Y dia ni kat sini akan jadi negatif 1. X sama kosong. So awak rasa bentuk dia macam mana? Naik ke atas ke turun ke bawah? Okey, baik. Terima kasih. Setting pada saya. Okey, setting pada saya. Okey. Sekarang mengenai so saya sekarang buat untuk hari ni adalah Okey, boleh ke? Okey, kita bagi contoh ni lah. Y sama dengan negatif 2 kuasa X. Okey, so katakan kita punya X sama dengan kosong ataupun X kita sama dengan 1. Bila X sama dengan kosong, kita akan dapat Y sama dengan negatif 2 kuasa kosong, iaitu kita dapat negatif 1. Kalau kita punya Y sama dengan negatif 2 kuasa 1, kita dapat negatif 2. So awak nampak tak? Dia punya Y tu patutnya ni negatif 1, padahal negatif 2. Dia ke sini, itu ke sini. Jadi bentuk dia, kalau kita punya nilai yang ni adalah negatif, bentuk yang kita akan dapat macam ni. Dia ibarat kita pantulkan pada paksi X. Okey ke? boleh. Okey, terima kasih. Okey, now untuk hari ni saya sudah habiskan Okey, baik. Nah, berarti ke bawah, kita je ambil assignment. ada perubahan Sekejap cikgu, nak salin. Okey, salin. So that's why saya jump pergi topik ni. Okey. Untuk topik yang akan tukar yang mana kita rasa kemahiran dan itu bukan masalah lain cuma kita tukar sebagai untuk ni hari ni. Okey. Saya nak fokuskan kepada Betul pula, saya jadi kata dia nak salinan. tentang yang Mana? Pelayan nak salin agaknya. Macam konten buruk. Okey, kita akan pergi ke soalan B. Selesaikan persamaan Y sama dengan 5/3. Y sama dengan 5/3. Dengan memberi jawapan anda kepada 4 angka bererti. So awak kena selalu kena selalu peka soalan tu kadang-kadang dia nak jawapan 3 tempat perpuluhan, tapi kali ni dia nak 4 angka bererti. Angka bererti dengan perpuluhan tu kena peka apa yang soalan nak. Okey, dia bagi kita Y sama dengan 1/3 X. 1/3 kuasa X. teori adalah itu kepada dalam tulis Syamil Zaki, boleh kita proceed dengan soalan B tak? 3B. Cikgu dah. Okey. Okey. Cikgu pergi dekat soalan B. Dia minta kita selesaikan Y sama dengan 5/3. Dia dah bagi kat kita Y sama dengan 1/3 kuasa X. Okay, so macam mana nak selesaikan soalan ni? Kita ni kata, ni kan Y ni Y, kita ni sama lah. So 1/3 kuasa X ni sama dengan 5/3. Okay. So apa kita nak buat? Kita jadikan 3 kuasa X ni duduk dekat atas. So biasalah, kalau bawa ni atas, ini pun bawa ni atas. So kita akan dapat 3 kuasa X adalah sama dengan 3/5. Okay. So sekarang ni ni 3, sini pun 3, ini 5. Macam mana dia nak selesaikan ni? Boleh tak kita jadikan di asas yang sama? Nampaknya ada 5 kat sini. Macam menyebut kan? So tak boleh jadikan asas sama. So apa nak buat kalau tak ada asas yang sama? Kita kena guna log. Okay. Awak tengok kat sini. Ini log apa? Ini 3. Jadi kita gunalah log 3. Senang sikit untuk kita. Kita akan dapat log
dapat apa? 3 dengan 3 ni. 3 dengan 3 jadi 1. Jadi nak buat apa? Ni buat ke depan. Kita akan dapat X sama dengan log 3. Kau nampak ke ni? Masih ingat ke anda? Masa form 3 pernah belajar. Okey. Kalau kita ada log A yang ni B per C, kita boleh tulis dia sebagai log A B tambah log A C. Ini tu korang pernah belajar. Pernah belajar kot. Okey. Kalau ada bahagi, dia akan tukar jadi tambah kot. So, kalau bahagi dia akan tukar jadi tolak. Kalau kat sini B darab C, dia akan jadi tambah. Kat sini dia jadi tolak. So, dia tolak log AB, tolak log AC. Kalau kat sini dia akan jadi apa? Log 3 tolak log 3 5. Okay. So, kita akan dapat ni log 3 apa? Nilai dia cikgu cakap tadi, nilai dia adalah 1. Tolak dengan log. Jadi kita ada log 35 ni. Log 35 ni adalah log 10/5 bahagi log 10/3. Okey. So, yang ni tengah kalkulator. Log 10 tu yang dekat dalam kalkulator kita. Cuba buat 1 tolak, buat kurungan log 10/5 bahagi dengan log 10/3. Okey, apa jawapan awak dapat? Satu 0.465. Dah tolak dah? 1 tolak tu. Kalau tolak negatif 0.465. Negatif 0.465. 465. Awak kena tengok kat situ, dia nak 4 angka bererti. Kalau negatif 0.465 baru 3 angka bererti. Negatif 0.465. Okay, sekejap ya. Jawapan dia dah betul lah tu Amsyah. Tapi awak kena make sure. Sebab tu saya kata awak kena hati-hati. Kena betul soalan tu nak dalam bentuk apa? Dalam perpuluhan ke atau dalam angka bererti? Jawapannya negatif 0.4650. Okey, bagus. Okey, jawapan dia last sekali ambilnya negatif 0.4650. Sebab soalan nak 4 angka bererti. So, awak kena make sure lepas setiap perpuluhan ada 4 digit. 4 angka bererti. Okey ke? Hafizah okey? Syamini Zati very good. Masyatul. Alright Masyatul. Kerja dalam Google Meet dah hantar. Okey. So kalau okey, kita akan proceed ke surat seterusnya. Semua orang boleh ke? Ambil sign ni okey? Kalau okey korang semua bagi sign. Kata okey ke, tersenyum ke. Jangan buat menangis pula. Suara cikgu sikit, suara cikgu sekat-sekat. Oh ya ke? Hafizah, okey. Okey. Okey, kita akan masuk hukum logaritma. Hukum logaritma untuk surat 74. Sebenarnya itu lagi kita dah belajar hukum logaritma. Cikgu, kenapa saya dapat negatif 0.6. Oh, okey, 0.666 tu adalah log. Awak tekan apa? Awak tekan log 5 bahagi dengan log 3 tak? Oh, saya rasa
awak tak buat ni. Okey, macam ni tau. Bila kita tekan calculator, kita kena pastikan, nak tekan calculator kan, awak kena pastikan awak tekan $1 buat kurungan. Okey, lepas tu awak tekan butang log tu, lepas tu awak tekan 5, lepas tu tekan bahagi, log lagi, lepas tu awak tekan 7. Lepas tu awak tutup kurungan. Cuba try lagi sekali. Dapat tak? Ibu saya ni, okey ke? Yang sedih, kenapa dapat 0.6666? Orang lain semua dapat? Okey, dapat. Ha, okey. Dapat. Okey, bersedia Kita akan masuk ke surat 72. Ke surat 72 pula. Ke surat 70. Kita ada hukum logaritma, awak boleh tengok kat situ hukum logaritma. Yang pertama dia cakap tentang hukum darab lah. Log AN darab dengan N akan jadi log AN tambah log AN. Okey, sebiasa. Ini Okey, seterusnya kita ada log AN bahagi dengan N sama dengan log AN tolak log AN. Lepas tu kita ada log AN X. So sama dengan X bawa ke depan dia jadi X log AN. Lepas tu log DA kita boleh tukar dia sebagai log CA bahagi dengan log CB. Di mana C tu adalah asas yang baru. Okey. Okey, ni 1, 2, 3, 4 ni awak kena hadam dulu. Balik. Oh, salah saya itu copet. Okey, baik. Dah pergi dulu, sorry. Itu kan? Okey. Sorry, Rai. Okey. So awak dah dapat 4. So 4 hukum tu dah memang kena ada dalam diri lah. Okey. Sekarang ni kita akan masuk kepada latihan 12. Soalan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi cikgu tak bercadang untuk jawab semua untuk awak. Cikgu nak tunjuk 2 contoh je. Jadi tolong pilih. Apa 2 contoh soalan yang korang nak cikgu kurangkan? Yang lain korang buat sendiri. Assalamualaikum. Ada berapa indeks harga yang boleh betul? Ada berapa indeks harga yang boleh betul? Jadi dua. Satu untuk B, satu lagi untuk B. Kita cari dulu. Indeks harga untuk B dan indeks harga untuk B. Jangan salah masa yang salah tengok Cikgu nombor 2 lah cikgu. Nombor 2. Okey. Yang lain tu buat sendiri tau. Nombor 2 je Okey, hujung. Sekejap. Tukar. Buka pula. Nombor 6. Nombor 6. Pandai dia. Yang lain tu kena pandai buat sendiri tau Okey, soalan nombor 6 dia bagi kat kita log 1/1000 sama dengan 0. Bukan. Log 0.01. Soalan minta apakah cari nilai log bagi setiap soalan berikut. Dia minta cari nilai log ni Yang ini adalah asas tau ni. Dia bukannya asas. Kalau bukannya log 1/1000 maksudnya log 10. 1/1000 ni dia punya asas. Okay. So kita anggap benda ni sama dengan 1x. Kan kita dah belajar n equal to a kuasa x. Boleh ditulis sebagai log a n sama dengan x. Okay. Ni log a n sama dengan x. So kita boleh tulis sebagai apa?
Okay. Dia ditulis sebagai apa? Ditulis sebagai 0.01 sama dengan 1/1000. 1/1000 apa? 0.001. Okay. Kuasa X. Yang itu kita dapat di sini. Okay. So bila kita dapat ni, kita boleh tukar dia bentuk ni 0.01, 0.001. Ini macam benda family lah. So dia sebenarnya datang daripada 0.1 kuasa 2 sama dengan 0.1 kuasa 3. Yang ini adalah 0.1. Saya tukar jadi 0.1 kuasa 3. So dia ada kuasa X tambahan X. Bila nombor asasi sama 0.1, 0.1, kita tengok nombor indeks saja. Kita dapat 2 sama dengan 3 X. Jadi X sama dengan apa? 2/3. Okay. So ini adalah contoh soalan nombor 6. Ini jawapan dia. Okay, korang boleh salin dulu. Kemudian soalan nombor 1 sampai 5. Yang ini kena masuk dalam written classroom hantar sebagai assignment. Okay. So saya boleh so lepas tu kita kat sini, okay, so kita hari ni kita buat. Okay, now harga untuk dua ribu juga kita dapat. Okay, so harga untuk 2 ribu kita dapat. Oh, ada yang minta nombor 5, nombor 5. Nombor 5 pula. Okey, kita tengok nombor 5 pula. Log punca kuasa 2 256. Tukar kali lain. Kali tanggal itu tukar kali je. Okey, kita pun try soalan B. Dia bagi soalan B pula, soalan nombor 5. Sorry lah. Soalan nombor 5 dia bagi kat kita log nak punca kuasa 256. Okey, sekarang ni kita nak tukarkan dia. Kita nak cari indeks X lah. Macam biasa kita buat tadi, tukar dia daripada bentuk log ni kepada bentuk indeks ataupun eksponen. Okay, dalam bentuk eksponen kita akan dapat apa nak 256 adalah sama dengan punca kuasa 2 kuasa X. Okey, punca kuasa 2 ni dia boleh jadi 2 kuasa 1/2. So kuasa X untuk sebelah dia 256. Nampak ni? Yang ni cikgu tukar dalam bentuk ni. Okey. Okey, sekarang kita tengok 256. 256. Awak cuba cari dalam kalkulator 256 ni 2 kuasa apa? Awak try. Awak dah dapat, awak beritahu saya. Awak kita sambung. Namikun Hafiz Husaini 256 tu 2 kuasa berapa? Oh, pandai Hafiza. 2 kuasa 8. Okey, kita dapat 256 ni 2 kuasa 8. Jadi 2 kuasa 8 adalah sama dengan 2 kuasa 1/2 X. 2 dengan 2, nombor asas yang sama. Jadi kita cuma tengok nombor indeks dia sahaja. Okay. Nombor atas ni je kita tengok ni dengan ni. Kita boleh dapat 8 sama dengan 1/2 X. Jadi nak dapatkan X macam mana? 8 ni nak kena darab ke nak kena bahagi dengan 2? Darab kan? Kau naik atas kan? Darab. Jadi X sama dengan 16. Okey. Okey, betul. Betul. 160. Okey. Kita proceed
jadi puisi ni. Okay, tengok muka surat 75 muka surat 75. Pemudah cikgu punya niat kan cikgu nak habiskan sampai muka surat 79 tau. Korang boleh buat sendiri. Okay. Baca dulu. Okay, kita baca dulu. Nanti sebelum di nota ni nanti saya letakkan. Okay, nota kosong lah nanti ada jawab. Pertama, indeks harga bagi sebuah rumah tahun 2012 berdasarkan tahun 2019 ialah 150. 150 ni adalah harga. Jika harga rumah itu adalah harga yang pada tahun 2012. Okay, so kita proceed dengan muka surat 75. Muka surat 75 kita ada kat sini. Diberi bahawa log 32 sama dengan 0.63. Log 35 sama dengan 1.46. Dia suruh cari nilai. Okay, yang pertama. Dia minta log 39 per 10. 9 per 10. Macam mana nak buat 9 per 10? Okay. So, ini dia bagi 3, 9 per 10. Kaitan ni macam susah dia kan. So, kita tengok. Yang dia dah bagi kat kita apa? Yang dia dah bagi kat kita adalah log 32 sama dengan 0.63. Satu lagi. Log 35 sama dengan 1.46. Bila awak nak selesaikan soalan ni, awak mesti tukar ni bentuk ni dalam bentuk log 32 dan log 35. Boleh tak nak buat 32 dan log 35? So contohnya macam ni cikgu buat apa tau, kita jadikan dia log 3. Okay, kalau 9 ni dia datang daripada 3 kuasa 2. Okay, bahagi dengan, saya nampak sini 10. Saya tak boleh 10. Benda ni kan, kalau kita tukar, gunakan kita punya hukum logaritma, kita akan dapat dia log 3 kuasa 2 tolak log 3 10. Okay. So dia akan jadi, yang ini kosong jadi 1. So dia akan jadi 2 tolak log 3 yang 10 datang daripada 2 darab dengan 5. 2 darab dengan 5. So kita akan dapat 2 tolak log 2. Tukar dia, bila darab dia tukar. Jadi tambah log 3. Okay. So kita akan dapat 2 tolak. Tengok sini. Ini nilai dia apa? 0.63. Okay. Tambah dengan 1.46. Tekan lagi kalkulator untuk selesaikan soalan ni. Okay. So awak akan dapat jawapan dia negatif 0.09. Siapa tak dapat? Ada soalan nak tanya, sila bertanya. Saya bagi masa 2 minit untuk tanya. Kalau tak kita sambung. Saya dah shock sendiri. Halo. Mana semua orang? Oh, tengah study kan? Okey ke korang? Kita belajar. Adriana dah tak ada. Tadi ada, sekarang dah tak ada. Syamini Zati, Hafiza, Hafiz Saini, Masyatul, Faris Amsyah. Namiku masuk balik, tadi bilang. Korang ada dengar suara yang kat belakang-belakang kan? Sorry, hari ni cikgu lupa bawa earphone.
Berapa jawapan awak? Ya, Fi. Ada apa nak tunjuk muka? Dah lama tak nampak kan? Okay, Hafiz Husaini dapat apa? Ya betul. Kalau duit cukup duit kita tak cakap dengan orang banyak-banyak kan. Biasanya kita cakap satu RM30, RM33. Itu je. Itu new tax. Tapi tak dapat RM33. Kita bantuan. Okay. Dapat sama cikgu negatif 0.09. Okay, betul. Okay. Seterusnya kita tengok. Kalau soal contoh B dia bagi log 3 punca kuasa 20. Log 3 punca kuasa 20. Okay. Log asas 3 tapi punca kuasa 20. Sama dengan 26 bagi 25. Kenapa 26 bagi 25? 26 berasaskan 25. Okay, soalan B. Ni contoh tau, cuba tengok siapa yang tengok buku ni, buku surat 75 yang atas tu. Log 3, lepas tu kita ada punca kuasa 20. So, macam saya ajar tadi, awak kena tengok nombor 20 ni, apa kita nak buat supaya kita boleh gantikan dia dengan 2 dengan 5. Okay, so kita tengok. Siapa nampak macam mana? Okay, so kita pun buat. 2.09. Dia boleh jadi log 3. Okay, punca kuasa ni dia boleh jadi kuasa 1/2. Okay, so yang ini dia sama dengan apa? Macam mana 20 ni boleh jadi nak gantikan 2 dengan 5? So dia boleh jadi log 3, 20 ni datang daripada 2 kuasa 2 darab dengan 5. 2 kuasa 2 apa? 4. Darab 5 apa? 20. Benda ni kena kuasa 1/2. So bila saya asingkan, so saya akan dapat log 3 2 darab dengan 1/2. Jadi log 2 darab dengan 5 kuasa 1/2. Macam ni. Okay. So awak nampak darab. Darab ni maksudnya kena tambah. So dia akan jadi log 3 2 tambah dengan log 3 5 kuasa 1/2. So kita akan dapat 0.63 tambah dengan ini 1/2 kan, bawa ke depan jadi 1/2 darab dengan 1.46. Alright, so awak akan dapat jawapan dia 1.36. Okay, so siapa yang dah faham, saya nak terus korang buat exercise 13, soalan nombor 1 yang muka surat 75 bawah tu. Okay, saya bagi awak masa 5 minit, lepas tu saya nak tanya apa jawapan awak. Okay. Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan ya? Oh ya, okay. Terima kasih. Okay, now next. Dua buat. Okay, dua buat. Kita bagi barang A dan S pada nombor 20 dan ini menyebutkan X. Ini saja betul juga pada cari nilai S dan buat dalam. Okey, akhirnya tak ada buku kan? Y berapa? Dan jawapan akhir. Forward delivery. Nombor 1, kita bagi kita log 25 sama dengan 3.3. Lagi log 26 sama dengan 2.59. Okey, soalan pertama dia sudah cari log 2 60. Lagi dia sudah cari 5.
log 2 7.2. Okey korang dah dapat jawapan dah untuk soalan A. Dapat apa? Kiranya awak kira kawan yang bagi tadi boleh bincang sama kehidupan yang kita kenapa tak dapat mungkin ada salah kesilapan Hafiza, Syatul, Syamini dah dapat ke? Soalan A. okey, kalau tak ada saya nak teruskan tadi saya ingin sumbangan ni kita sebagai sumbangan Alright, cikgu saya rasa saya dah dapat. Dah dapat dah? Kau dapat apa? Yang mana? A ke B? Yang A. Yang A. A saya dapat jawapan 5.91. Okay, very good. Soalan B? B 2.86. Okay, very good. 2.86 Yep. Okay. Alright, bagus. Terima kasih. Tapi sebelum tu, apa tu Amsyah, awak bagi tahu saya yang 60 tu macam mana awak tukar dia? Dia jadi apa? Apa darab? Dia macam ni sebab 60 tu hasil daripada 6 darab 5 darab 2. Okay, So, very good. kalau kita letak dalam logaritm, log 2 6 tambah log 2 5 tambah log 2 2. Log 2 2 tu 1. So, kita gantikan log 25 dan log 26 2.32 tambah 2.59 tambah 1 dapat 5.91. Okay, very good. Bagus. Okay, saya nak tanya orang lain. masa sebab kan dia dah 100, okey, so dia adalah 8 juga. So now, okey, Orang lain pula, orang terangkan jawapan untuk soalan B. Amsyah dapat jawapan dia 2.86. Saya nak tahu orang lain dapat ke tak. Namikun okey. Masyatul Balkis okey. Syamimi Zati. Abdul Zaini. On the way. Okay, on the way. Baik. Kenapa pula bilang ni? Part ini yang kadang-kadang pelajar tapi soalan kalau semua soalan dia soalan ini soalan belakang. Balangan J untuk unit 1, 2, 5 berasaskan pada 2 Hafiza, keluar Hafiza. Hafiza dapat ke? dalam satu kan sebenarnya. Okey, dapat berapa? Dapat 125. Nampak? So, senang kita satu kalau saya dah selesaikan okey. So, hasil bagi kemudian 125. Next, tengok ini pula. Ada 2008
Okey ke? Ada tak orang lain yang boleh buat 7.2 tu? Oh, macam bagi masa pula tunggu lama-lama. Okay, tengok 7.2. 7.2 ni daripada apa darab apa? Cuba bayangkan 7.2. Apa darab apa? Okay. So selain daripada darab dia boleh juga. Cuba tengok 7.2. 7.2 ni dia boleh jadi 7.2 ni dia boleh jadi log 2. 7.2 kita tukar dia sebagai 6 darab 6, 36. 36 bahagi dengan 2. Tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan 7.2. Yang ini ni, awak memang kena kreatif. Saya tak boleh tahu 6 darab 6. Ini memang kena kreatif. Awak kena try. Awak buat dulu 6 bahagi 5 awak dapat apa. So awak try pula. 6 darab 6, 5 darab 5 bahagi 6. Awak try. Sampai awak dapat nombor 7.2. Okay, lepas tu awak gantikan. Macam cikgu dah ajar hari tu lah. Okay, kita settle. Nanti kita nak cerita. Kita nak pergi ke muka surat 76. Muka surat 76 ni, orang tengok muka surat 76 ni. So latihannya awak proceed ni. So latihan soalan nombor 2, 3, 4, 5 tu. Oh je. Sebelum cikgu nak bagi awak latihan tu, cikgu nak bagi contoh lah. Kita buat. Awak tengok muka surat 75 dulu. Surat 75. Okay. Okay, muka surat 75. Kita ada contoh 2. Okay. Contoh 2. Kita ada log M 3 sama dengan P. Satu lagi kita ada log M 2 sama dengan Q. Dia suruh kita ungkapkan log M 12 per M kuasa 2. Okay. So yang ini bila nak jawab, kita kena tukar dulu dia. Kalau ada bahagi ni tukarkan nanti jadi tolak dulu. So akan dapat log M12 tolak dengan log M kuasa 2. So awak akan dapat sini. Okay. Tengok sini 12 Mana buat 12 ni. Okay. So kita boleh dapat dia datang daripada log M 3 darab 2 darab 2. Dapat 12. Tolak dengan log M kuasa 2. M kuasa 2 ni dia sama dengan 1. Awak punya ke depan ni jadi 2. So dia akan dapat log M3 tambah log M2 tambah log M2. Lepas tu tolak dengan 2. Okay. So kita masukkan nilai yang dia dah bagi kat sini. Log M3 ni sama dengan P. So kita dapat P tambah dengan Q tambah dengan Q tolak dengan 2. So kita akan dapat P tambah 2Q tolak 2. Itu cara dia. Okay. Saya tinggalkan dulu lah. Tapi dah ada dah yang ambil itu. Tengok pula soalan seterusnya. Contoh 3. Contoh 3 ni penting. Nak cerita tentang intilog. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadi jawapan anda betul kepada 4 titik perpuluhan. So anda nak dapatkan intilog. Okey. Intilog 0.1234. 1234. So macam mana kita nak selesaikan ni? Okay. Kalau awak tekan dekat kalkulator awak log, itu kita boleh dapat log. Sekarang ni bila nak ntlog, nt. So maksudnya nak susah kan. So kalau ntlog, cara kita tekan shift. Lepas tekan shift, baru kita tekan log. Okay. So awak akan dapat ntlog. Shift log, so awak masukkan nilai 0.1234. Okay. So awak akan dapat jawapan. Okay. Ni ntlog.
So akan dapat empty log. Yang ni pun yang akan dapat lah. Sama juga empty log. Yang ni pun kita calculator je. So akan dapat. So saya nak tunjuk muka surat 76 soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Alright. Kalau dia minta empty log 2.1569. So dia nak macam mana kita nak dapatkan jawapan ni? Tekan calculator je. Tekan shift, tekan log, tekan nombor 2.1569. So awak akan dapat jawapan 143.5. Oh ya, empty log ni kita akan tulis sebagai 10 kuasa X. 10 kuasa X ni. Ya, ada tak siapa tak nama sebelum kuasa X? Sebelum kuasa X ni log 10 sama dengan X. Jadi nak dapatkan apa nombor kat sini kan kita dah baca tukar kan. Nombor yang kat sini sama dengan nombor yang sini sama dengan 10 kuasa X. Jadi 10 kuasa X ataupun empty log kita tulis empty log. Empty log ditulis sebagai 10 kuasa X. 10 kuasa X sama dengan nombor 143.5. Kita macam mana kita akan calculator je. Okay, so settle lah soalan muka surat 76. Assignment korang seterusnya muka surat 76. Namikun tulis kat situ on the way, sampai sekarang on the way je. Dah sampai destinasi dah. Okay, saya nak habiskan yang last sekali. Pemudahkan ungkapan logaritma. Pemudahkan ungkapan logaritma. Okay, yang tu contoh awak boleh baca lah contoh. Saya malah nak cerita tentang contoh. Kita terus masuk kepada latihan 14. Latihan 14 maaf, okey cik. Panjang okey. Tidak. Okay. Kita tengok kat sini latihan kan, muka surat 77. Muka surat 77, soal latihan 14. Soalan nombor 1. Okay. Kita bagi soalan nombor 1. Okay. Contohnya kita ada log 2, 6, 4, log 2. So soalan kata nilai kan setiap berikut. Kalau nilai kan setiap berikut, nak tahu berapa nilai dia lah. Kita nampak ni log 2 kan. So sebelum ni kita ada, kita ada log A, B per C. Kita serakinkan dia. Jadi log A B tolak log A C. Sekarang ni kita ada log 264 tolak log 24. So kat sini kita jadi log 264 per 4. Jangan calculator. 64 bagi 4. So kita akan dapat 4 bagi 4, kita akan dapat 16. So kita dah tahu dia jadi log 216. So kita tengok 216. 2 dengan 16. Maksudnya nombor 16 ni boleh ditukar dalam asas 2. So nombor apa kalau asas 2 boleh dapat 16? Kalau 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Alright.
Kalau 2 kuasa Nabil, 3, okey, rujuk Nabil. 8. Kalau 2 kuasa 4, kita dapat 16. Siapa yang Okay. So, dapat kat sini, kita tukar dia jadi log 2, 2 kuasa 4. Awak tengok 2 dengan 2 ni benda yang sama. Okay, so kita akan jadikan nilai dia dapat 4. Itu Okay, so itu latihan soalan A lah. Yang lain B dengan C, proceed buat sendiri. Ada soalan nak tanya? Y sama satu dia buat tag. Dia Nabil dah dapat tag kan Nabil? Okey, sekejap Nabil. Kau ni juga kena. Okay, Syamil Zaki. Cikgu cuba terangkan B tu cikgu. Terangkan B. Kau pandai kan, kau ni memang malas ni. Mana yang kau yang banyak-banyak kau suruh cikgu buat Okay. Tak apalah. Sebab nak meraihkan, nak pergi saya kan senang nak masuk kelas saya. Dah lama. Okay. Jadi kita layan lah. So, saya nak ya. Tengok B. Kita ada 2 log 7 tolak log 7 3 4 3 tambah dengan 1/2 log 7 2 4 0 1. Okey. So bila kita ada benda macam ni, so macam kita nak buat, awak jadikan semua ni log 7 log 7 log 7 So yang ni sama dengan log 7 7 kuasa 2 tolak log 7 3 4 3 tambah dengan log 7 2 4 0 1 kuasa 1/2. Awak tekanlah kalkulator ya, awak akan dapat apa? 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 dapat apa? 7 kuasa 2, 7 darab 7, 49. Okey, lama je lagi nak buat mudah. Okey, 86.67. Okey, yang lain boleh. Tapi siapa tak sangkut dia boleh. Nak macam ni. Jadi, So bila daripada bentuk macam ni, kita nak buat apa? Kita gabungkan. Tadi kan kat sini daripada ni kita cerahkan kan jadi ni. Daripada yang kita cerahkan ni nak gabungkan jadi macam mana? So dia akan jadi log 7 kuasa 2. Yang ni kan tolak. Tolak maksudnya dia bahagi. Bahagi dengan 3 4 3. Yang ni kan tambah. Kalau tambah darab. Okay, awak tengok 2401 kuasa 1/2. Bukan kalkulator. Dapat 49. Okay, kita akan dapat lah 49. Okay, bila kita dapat macam ni, so kita pun tengok log 7 kuasa 2. 49 ni 7 kuasa 2 juga. Bahagi dengan 343. 343 ni 7 kuasa 3. So tengok, ni darab. Maksudnya kuasa ni tambah. So kita akan dapat log 7 kuasa 4 ke 7 kuasa 3. 4 dengan 3 potong, tinggal 1. Okay, so kita akan dapat log 7. Okay, bagi tahu saya, apa jawapan kalau log 7? Log 77. Gila. Apa log 77? Apa dia? 1. Yes. Sayang betul saya dengan Amsyah ni. Baguslah. Inilah pelajar saya yang belajar. Okay, so jawapan dia sama dengan 1. Nampak tak? Alright. Yang kat sini saya buat ini. Okay, yang lain nanti buat sendirilah kalau saya. Pergi try soalan nombor 2. Dah 2008 Bahagi 2002 sampai 100. Tengok soalan nombor 2 Permudahkan ungkapan yang berikut sebagai logaritma tunggal. Okay.
logaritma tunggal. Macam ni kalau kita ada 4 log Ax tambah dengan log A Y. Sekarang ni dia tak tunggal sebab apa? Dia ada log kat sini dan log kat sini. So daripada ceratin-ceratin ni kita nak kena gabungkan dia supaya dia jadi bentuk macam ni tunggal. So macam ni kita nak buat, kita angkat 4 tu. So dia akan jadi log A X kuasa 4 tambah dengan log A Y. So bila orang nampak sini log A, bila orang nampak hubungan dia tambah, maksudnya dia datang daripada darab So dia jadi log A X kuasa 4 darab dengan Y. Okay. So inilah dia logaritma tunggal. Tunggalkan dia. Dia akan jadi X kuasa 4Y. Macam tu. Okay. Senang je kan? Soalan B dengan C tu senang. Dia nak suruh saya buat Ini assignment seterusnya. Assignment seterusnya exercise 14. Okay. Terusnya tengoklah sini saya nak cerita hari ni adalah tengok muka surat 77 ni. Dan cara lain. Kita tengok membuktikan. Kita ada log B. Okay. Sekarang kita nak membuktikan. Membuktikan apa? Kita nak membuktikan. Tadi kan cikgu ajar korang kan. Kalau soalan, kalau korang ada macam contohnya log 35. Jadi nak kira dia macam ni. Kira dia log 15 bahagi dengan log 10. Sekarang kita nak buktikan macam mana daripada log 3 asas 3 ni, lepas tu dia punya nombor indeks ni, dia boleh jadi 10 dengan 10 ni. Okay, so kita nak membuktikan macam mana log A ni boleh jadi sama dengan log CA over log CB. Kita nak prove it. So macam mana kita nak provekan dia? Alright, okay. Tengok muka surat 77 Kita gunakan log BA sama dengan log CA over log CB. Okay. Di mana C adalah asas baru. Logaritma jati dia adalah, okay, ni kita panggil natural logarithm. Natural logarithm adalah bila kita ada log ini. Ini agak kurang. Log tapi asas dia ini exponential. Okay. Log E ni kita tulis juga sebagai ln. Ln ni kita panggil dia ln. Log E nilai dia adalah ln. Apalah, kau tahu je lah, kau tak payah faham. Log E sama dengan ln. Okay. So sekarang ni log BA, log CA over log CB. So kita nak membuktikan. Awak tengok kat sini. Contoh 1 dia bagi log X4 penyelesaian. Pastikan asas tertukar mengikut soalan, iaitu asas 4. Okay. So kalau kita ada log X4, kita gantikan dia sebagai asas 4. So kita akan dapat log 4 per dengan log 4x sama dengan 1 per n. Okay. Di mana kita anggap bahawa log 4x ini sama dengan n. Faham ke? Okey. Ataupun okey, tengok B dia kata dia boleh ungkapkan yang berikut dalam sebutan n. Okay. Sebutan m. So kan kita tengok kat situ kita ada log 16x. Ada log 16x sama dengan log 16x. Log 16x dia suruh kita ungkapkan dalam bentuk m. So macam mana bentuk m? So maksudnya
yang dia dah bagi kat kita adalah log 4x. So awak kena gantikan dia dalam bentuk log 4. Kita dah belajar yang ni log 16. So kena gantikan dia dalam log 4. So log 4x itu dengan log 4 16. So kita akan dapat log 4x equal dengan log 4 kuasa 2. Okay. So kita akan dapat log 4x per, yang ni boleh kecilkan kan, so ni akan jadi okay. So 4x tu apa? Kita bagi log 4x tu adalah n. So dia jadilah n per 2. Okay. Soalan nombor 2 ni pun sama juga contoh dia. Okay, tak apa. Tak berminat. Nombor 3 ni pun boleh baca sendiri. Korang semua pandai. Okay. Kita tengok latihan 15. Okay. Pilih soalan nombor 1 sampai soalan nombor 4. Yang mana satu yang kena buat bersama-sama. Nombor 3 kot cikgu. Yang nombor 3. Okay, tengok soalan nombor 3. Diberi bahawa log M5 sama dengan Q. Itu lagi satu, log M2 sama dengan Q. Ungkapkan log 5 bentar. Log 5 10 per M kuasa 3 dalam sekitar. Okey. So kita tahu tadi hukum dia log AB. Kita boleh tukar dia kepada log CB over log CA. Okay. Macam ni Alright. So yang ni awak tukarkan bentuk dia akan jadi mak ni macam mana nak buat ni? Jawapan dia mesti dalam log n. Log n. So kita akan tukar dia dalam bentuk log n. Okay. Kita akan dapat apa? Yang ni akan jadi log 5 10. Okay. Tolak dengan log 5 M kuasa 3. Ni setiap satu ni tukarkan kepada log M10 over log M5 tolak log M kuasa 3 per log M5. Okay. Seterusnya akan dapat apa? Log M10. Log M10 sebelum ni datang daripada log M5 darab 2 per log M5 tolak dengan yang ini boleh potong, so dia akan jadi 3 saja log M5. Okay, kita tengok log M5 darab dengan 2. So 5 darab 2 ni datang daripada log M5 tambah
log M2 per log M2 tolak per log M2. Okay, so kita gantikan lah log M ni dalam huruf yang kita bagi. So kita akan dapat P tambah Q per dengan P tolak dengan 3 per P. Sama yang sama kan? P dengan P kan? So kita gabungkan sekali. Jadi P tambah Q tolak 3 per Q. Okay. Yang lain buat sendiri. Okay, so habislah kita punya kelas daripada muka surat 72 sampai muka surat 78. Okay, saya akan ingatkan balik semula, saya akan masukkan ni sebagai assignment dekat dalam kita punya Google Classroom. So korang macam biasa kena update lah gambar pergi sekolah korang tu. Kita ada exercise 15, exercise 14, exercise 13, lepas tu exercise 12, exercise 11 tak kita dah buat sama-sama. Okay, so maksudnya start daripada 12, 13, 14 dengan 15. Okay, so itu saja. Ada soalan nak tanya ke? Oh ya, tadi kita cakap tentang pembuktian kan? Kita cakap tentang macam mana kita nak buktikan bahawa bila kita tukar kita punya asas log tu, dia boleh jadi yang macam dalam hukum tu kan. Yang itu tu awak boleh tengok sendiri lah ya pembuktiannya muka surat 117. Okay, muka surat 117. Buku teks. Okay, surat 117 buku teks membuktikan contohnya kalau kita ada log AB dia adalah sama dengan log CD over log CA. So mana boleh jadi macam tu? Kita tengok contoh yang dia bagi kat sini. Contohnya kalau kita ada log AB, kita jadikan log AB sama dengan X. So kalau log AB sama dengan X, so ini bermakna B sama dengan A kuasa X. Okay, so cuba kita katakan saya nak cari log C. Log C untuk A kuasa X. So log C A kuasa X ni dia sama dengan log C A kuasa X sama dengan B kan. So dia sama dengan B. Okay. Kalau X ni buat pergi depan dia jadi X sama dengan log CB over log CA, di mana X ini adalah sama dengan B. B sama dengan log CB over log CA. Itu dah untuk korang punya syllabus proving penting tau. Kena ajar. Tapi kalau nak study lagi buku 117 buku teks. So itu saja. Terima kasih semua. Walaupun ada beberapa betul. Okay, so terima kasih. So kesimpulannya hari ini yang kita belajar adalah tentang hukum logaritma yang 4 tu. Itu yang penting untuk awak ingat. Okay, muka surat 74. Yang atas tu 4
Tempat apa tu, benda tu penting untuk orang ingat. So itu saja. Jumpa lagi masa akan datang. Terima kasih pun terima kasih lah. Thank you, Cikgu.